Ini bab gugur fardu jihad daripada orang-orang yang uzur. Orang-orang yang uzur. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Bara, beliau berkata berhubung dengan ayat ini, yaitu ayat yang berbunyi la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang-orang mukmin yang tidak pergi berperang dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh Zaid supaya menulis. Maka Zaid membawakan satu tulang belikat unta, yaktubuha, untuk menulis ayat tadi. Tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum mengadu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebutaannya. Ibnu Ummi Maktum mengadu tentang butanya. Fanazalat, maka turun ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari. Tidak sama orang mukmin yang tidak pergi berperang kecuali ataupun tidak termasuk orang-orang yang uzur. Qala Syu'bah, Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan kepada saya daripada seseorang daripada Zaid bin Thabit ayat ini, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, sama seperti hadis Bara tadi. Nah, selagi itu lagu itu juga serupalah. Fanazalat ghairu ulid darar. Kemudian bab thubutil jannah lisyahid, kebenaran ataupun bukti orang mati syahid mendapat syurga. Kebenaran bahawa orang mati syahid mendapat syurga. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya ada seseorang bertanya, katanya, di mana saya wahai Rasulullah kalau saya mati terbunuh? Nabi SAW kata, di dalam syurga. Orang itu terus mencampakkan beberapa butir, beberapa biji tamar yang ada di tangannya. Kemudian dia berperang sampai mati, sampai dia terbunuh. Dalam hadis Suwaid, dia kata ada seseorang berkata kepada Nabi SAW pada hari Uhud. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Bara, katanya ada seseorang dari Bani Nabi pergi kepada Nabi SAW. Dengan sanad satu lagi serupa itu juga daripada Bara, katanya ada seorang lelaki dari Bani Nabi, iaitu satu kabilah dari kalangan Ansar, pergi lalu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Kemudian dia tampil ke hadapan untuk berperang sampai dia mati terbunuh. Dia tampil berperang sampai terbunuh. Nabi SAW pun berkata, amila hadha yasiran, dia ni buat amal sedikit sahaja tetapi diberi pahala banyak. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW telah menghantarkan Busaisah sebagai pengintip untuk melihat apakah yang dilakukan oleh rombongan Abi Sufyan. Busaisah datang ketika mana tidak ada di rumah sesiapa pun selain daripada saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawi berkata, yani Thabit, saya tidak pasti apa yang dikecualikan olehnya daripada isteri-isteri Nabi itu. Saya tidak pasti. Qala, perawi berkata, fahaddathahu al-hadith, maka Busaisah itu pun menceritakanlah cerita rombongan dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan itu. Qala, perawi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar lalu bercakap antara. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innalana talibah, kita ada memerlukan, ada benda yang kita perlu, yaitu sesiapa yang unta dia ada sekarang ini, dia hendaklah pergi bersama kita, bersama kami.
Pada ketika itu ada beberapa orang yang meminta izin dengan Nabi SAW untuk membawa unta-unta mereka yang berada di bahagian atas Madinah. Mana jauh lah daripada Madinah tu, di pinggir Madinah gitu kan. Nabi SAW pula berkata, tidak, kecuali orang yang unta dia memang sedia ada di sini saja. Rasulullah SAW pun pergi dengan sahabat-sahabatnya sehingga dia mendahului orang-orang musyrikin ke Badar. Orang-orang musyrikun datang, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, jangan sesiapa pun dari kalangan kamu, dari kamu, mendahului aku dalam apa perkara pun sehingga aku berada di hadapannya. Jangan buat apa-apa lah. Orang-orang musyrikun pun sampai dekat. Ketika itu barulah Nabi SAW bersabda, "Qumu, bangkitlah kamu untuk pergi kepada syurga, ke syurga yang mana luasnya ialah langit dan bumi, seluas langit dan bumi." Qala yaqulu Umair bin al-Humam, perawi berkata, Umair bin al-Humam al-Ansari pun kata, wahai Rasulullah, syurga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Nabi SAW kata, ya. Dia kata, wah, 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 wah. Rasulullah SAW pun bertanya dia, apa yang mendorongmu berkata wah, wah itu? Dia menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, melainkan kerana saya menaruh harapan bahawa saya akan menjadi ahli syurga. Nabi SAW bersabda, fa innaka min ahliha, sesungguhnya engkau salah seorang ahli syurga. Fa akhraja tamaratin min qarnihi, dia pun mengeluarkan beberapa biji buah tamar daripada dalam bekasnya. Fa ja'ala ya'kulu minhunna, dia makan beberapa biji. Kemudian dia berkata, kalau saya masih hidup lagi sampai habis, saya menghabiskan beberapa biji buah tamar ini, panjang benar hidup lagi. Panjang benar lagi hidup saya, lama benar lagi hidup saya. Dia pun, kata perawi, terus melontarkan apa yang ada di tangannya, yakni buah tamar yang masih berada di tangannya, kemudian pergi memerangi mereka sampai dia terbunuh. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Bakr bin Abdullah bin Qais, daripada ayahnya, dia kata, saya telah mendengar ayah saya ketika dia berhadapan musuh ataupun berhadapan dengan musuh, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu syurga itu di bawah bayang pedang-pedang. Faqama rajulun rathul hay'ah, tiba-tiba bangun satu orang yang selekeh saja pakaiannya, rupanya. Dia pun kata, wahai Aba Musa, adakah engkau sendiri telah mendengar Rasulullah SAW berkata begini? Abu Musa berkata, ya. Qala faraja'a ila ashabihi, perawi berkata, Abu Musa lah, dia pun balik kepada sahabat-sahabat dia. Faqala aqra'u alaikumussalam, ucap selamat, saya selamatlah kepada kamu, kata dia. Aqra'u alaikumussalam, saya ucapkan selamat kepada kamu. Kemudian dia terus mematahkan sarung pedang dia. Fa'alqahu, dan dicampaknya sarung pedang. Thumma masya bi sayfihi ila al-adu, kemudian dia pergi kepada musuh dengan pedangnya itu. Fadaraba bihi, dan dia menetak dengan pedangnya itu sampai akhirnya dia terbunuh. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya ada beberapa orang datang kepada Nabi SAW. Mereka berkata, bermaksud, hantarlah kepada kami, bersama kami, beberapa orang yang boleh mengajar Al-Quran dan Sunnah kepada kami. Maka Nabi SAW pun menghantar kepada mereka 70 orang Ansar yang mereka dikenali dengan gelaran Al-Qurra. Fihim khali, antara mereka itu ialah pakcik saya, Haram namanya. Mereka ni membaca Al-Quran,
Wa yatadarasuna bil-lail, mereka bertadarus pada waktu malam, belajar. Pada waktu siang pula mereka membawa air dan mengisikan bekas air di masjid. Mereka mencari kayu api dan menjual kayu api itu. Menjual kayu api dan membeli keperluan makanan dengan duit ataupun hasil yang diperolehi daripada jualan, untuk ahli suffah dan untuk orang-orang miskin. Faba'athahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantarkan mereka kepada golongan yang minta tadi. Fa'aradu lahu, tahu-tahu mereka menghalang perjalanannya, mereka menyekat sahabat-sahabat tadi, lalu membunuh sahabat-sahabat qabla an yablughul makan, sebelum sampai ke tempat yang dituju. Faqalu, yani sebelum itu, sebelum mereka terbunuh, mereka berdoa dengan mengatakan, Allahumma balligh anna nabiyyana, ya Allah, sampaikanlah berita tentang kami ini kepada nabi kami, bahawa kami telah pun menemui engkau dan kami telah berpuas hati denganmu, engkau juga telah berpuas hati dengan kami. Dia minta biar Allah sampaikan kepada Nabi. Qala, perawi berkata, tiba-tiba ada seseorang datang kepada Haram, yakni pak saudara Anas, dari belakang, terus dia menikamnya dengan lembing sehingga tembus, tembus belakang ni, tembus ikut dada. Faqala, Haram pun berkata, dalam keadaan kena tu dia kata, fuztu wa rabbil Ka'bah, aku telah berjaya demi Tuhan Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas itu menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya saudara-saudara kita telah terbunuh dan mereka telah berkata, ya Allah, sampaikanlah cerita kami ini kepada Nabi kami, bahawa sesungguhnya kami telah menemuimu dan kami telah berpuas hati denganmu, kami reda dengan reda terhadapmu, dan engkau pula puas hati dengan aku. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, kata dia, bapa saudara saya, yang mana saya ni diberi nama mengikut nama dia lah, tidak ikut serta bersama Nabi SAW dalam peperangan Badar. Anas berkata, mana keadaan dia terlepas untuk ikut serta dalam peperangan Badar itu begitu menyedihkannya. Dia berkata, peperangan yang mula-mula dilancarkan, disaksikan oleh Rasulullah SAW, aku pula tidak ada. Waktu dia sedih, dia duduk sebut, jika Allah arani Allahu mashhadan, jika Allah memberi peluang aku ikut serta dalam mana-mana peperangan selepas ini bersama Rasulullah, nanti Allah akan melihat apa akan kulakukan. Qala, perawi berkata, fahaba an yaqula ghairaha, dia tidak mahu cakap, dia gerun untuk cakap lebih daripada itu, dia tak berani nak cakap lebih daripada itu, sekadar itu saja. Qala, perawi berkata, yani Anas, fasyahida ma'a Rasulillah, dia pun ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud. Qala, Anas kata, fastaqbala Sa'd bin Mu'adh, Sa'ad bin Mu'adh kemari. Anas kata kepadanya, hai Aba Amrin, aina, kemana? Faqala, dan dia kata, wahan lirihil jannah, wah, kata dia, bau syurga, kata dia, aku mendapatinya duna Uhud, di hadapan bukit Uhud itu, bau. Qala, perawi berkata, faqatalahum, dia pun selepas itu berperang sampai terbunuh. Qala, Anas berkata, perawi ini, fawujida fi jasadihi, didapati di tubuhnya, selepas perang itu didapati di tubuhnya ada 80 lebih bekas antara tetakan, tikaman dan panahan.
Ada hak anak panang, bekas anak panang, ada hak bekas pedang, ada hak bekas lembing, 80 lebih kena di tubuh dia. Qala, Anas berkata, faqalat ukhtuhu, saudara perempuannya, adik-adik perempuannya, iaitu makcik saya lah, iaitu Rubai' binti An-Nadhr, kata, aku tak kenal saudaraku kecuali dengan jari dia je aku kenal. Orang lain tak kenal, berubah. Jari dia je aku kenal, kata dia. Wa nazalat hadhihi al-ayah, dan turun ayat ini. Beberapa orang sadaqu ma'ahadullah alaih, mereka telah membenarkan apa yang Allah janjikan kepadanya, apa yang mereka janji kepada Allah, apa yang mereka janjikan kepada Allah. Ada antara mereka yang telah qada nahbahu, telah mati, telah menamatkan riwayatnya, yakni telah mati, telah terkorban. Ada pula di antara mereka yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, namun mereka tidak mengubah pendirian mereka, mana tetap begitu. Qala fakanu yurawna, sahabat-sahabat yakin bahawa ayat ini turun berkenaan dengannya dan berkenaan dengan sahabat-sahabatnya. Ini bab orang yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang supaya ajaran Allah tinggi, menjadi tinggi, orang itulah berperang fi sabilillah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari bahawa ada seorang Arabi pergi bertemu dengan Nabi SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah, orang berperang untuk mendapat ghanimah, orang berperang untuk disebut-sebut, dan orang berperang untuk dilihat kedudukannya. Siapakah di antara mereka itu yang berperang fi sabilillah? Nabi SAW menjawab, orang yang berperang supaya ajaran Allah menjadi tinggi, itulah orang yang berperang fi sabilillah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang berperang kerana keberanian, yang berperang kerana semangat, yang berperang kerana riak. Siapakah di antara mereka itu yang berjuang fi sabilillah? Rasulullah SAW bersabda, orang yang berperang supaya ajaran Allah menjadi tinggi, itulah yang berperang fi sabilillah. Soal lagi itu pun lagu tu juga. Ini riwayat daripada Abi Musa. Akhir sekali, Abi Musa al-Asy'ari, ada seorang tanya Rasulullah SAW tentang qital, berperang fi sabilillah. Dia kata, orang yang berperang dengan marah, orang yang berperang dengan semangat. Nabi SAW pun angkat kepala dia tengok, dongok gitu. Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya, melainkan kerana orang itu bertanya sambil berdiri. Nabi sedang duduk. Pada ketika itu Nabi SAW pun kata, man qatala, sesiapa yang berperang supaya ajaran Allah menjadi tinggi, fahuwa fi sabilillah. Ini bab orang yang berperang untuk menunjuk-nunjuk dan supaya disebut-sebut orang namanya, istahaqqan nar, akan mendapat neraka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar, katanya, orang ramai telah meninggalkan Abu Hurairah. Pernah suatu ketika setelah mereka berkumpul dekat Abu Hurairah, mereka pun tinggalkannya. Faqala lahu natilu ahli Syam, tiba-tiba seorang yang berani di kalangan penduduk Syam ataupun ketua penduduk Syam berkata kepadanya, ayuhai syekh, ceritakanlah kepada kami suatu hadis yang engkau mendengar daripada Rasulullah SAW. Abu Hurairah pun berkata, boleh. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang mula-mula diputuskan pada hari kiamat nanti, orang yang mula-mula sekali dihukum, diputuskan dengan keputusan yang merugikannya, yang membahayakannya,
Itu makna alaihi. Pada hari kiamat nanti, ialah seseorang yang mati syahid, dibawakan dia ke hadapan Allah. Allah pun menyebutkan nikmat-nikmat yang telah dikurniakannya kepadanya. Orang itu mengakui, ya betul. Allah Subhanahu Wa Taala pun kata, apa engkau buat dengan kelebihan-kelebihan yang aku berikan kepada kamu? Orang itu kata, aku telah berperang kerana-Mu sampai aku mati syahid. Allah kata, dusta engkau, bohong, dia kata. Tetapi engkau berperang supaya dikata engkau berani. Sudah pun orang kata engkau berani. Kemudian diperintahkan supaya diseret orang itu, diseret dalam keadaan muka kena tanah. Itu makna suhiba ala wajhi, mukanya terseret di tanah sehingga dilontarkannya ke dalam neraka. Dan seseorang yang telah mempelajari ilmu, dia mengajar dan membaca Al-Quran, dibawakan dia ke hadapan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepadanya. Dia pun mengaku betul. Allah Subhanahu Wa Taala tanya dia, apa engkau buat dengan kelebihan yang aku berikan kepada engkau itu? Dia kata, saya telah belajar ilmu, saya telah mengajar, dan saya telah mengaji Quran kerana engkau. Allah Subhanahu Wa Taala pula kata, engkau bohong. Tetapi sebenarnya engkau belajar ilmu supaya orang berkata engkau alim. Engkau baca Quran supaya orang kata, supaya dikata orang, engkau ini pandai mengaji Quran. Sudah pun dikata begitu, yakni kepadamu. Thumma umira bihi, kemudian diperintahkan supaya diseret orang itu, sehingga dicampakkannya ke dalam neraka. Dan yang ketiga, seseorang yang Allah perluaskan rezeki kepadanya. Allah telah memberikan kepadanya harta dalam pelbagai bentuknya, dalam bermacam-macam bentuknya. Semua sekalilah, semua bentuk harta Allah kurniakan kepadanya. Dibawakan orang itu ke hadapan Allah. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepadanya. Dia mengakui. Kemudian Allah bertanya, apa engkau buat dengan kelebihan-kelebihan yang aku berikan kepadamu? Orang itu berkata, tidak kutinggal satu pun jalan yang engkau suka supaya dibelanjakan harta, melainkan telah kubelanjakan pada jalan itu kerana-Mu. Allah menjawab, engkau bohong, kamu dusta. Tetapi engkau sebenarnya telah berbuat begitu supaya dikata orang, engkau pemurah, engkau dermawan. Faqad qila, sesungguhnya telah pun dikata begitu. Kemudian diperintahkan supaya orang itu diseretkan, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Yang satu lagi itu support juga. Itulah. Hadis yang mula-mula malam ni, bab mula-mula ni menyebutkan fardu jihad ini tidak dikenakan ke atas orang-orang yang uzur, orang-orang yang sakit, orang-orang yang bermasalah lah, cacat dan sebagainya. Tidak kena. Kewajipan itu tak kena. Imam Muslim buat marilah cerita tentang ayat ni. Daripada sini kita boleh tahu sejarah turunnya ayat ni macam mana. Ayat ni turun, ada kalanya sikit dia tak habis. Lepas tu timbul, tengah-tengah tu timbul, mari pula ayat sambung. Misalnya ayat ni. Misalnya ayat ni. Mula-mula tak ada sebut ghairu ulid darari itu, kecuali ataupun tidak termasuk orang-orang yang uzur. Itu tak ada mula-mula. Mula-mulanya sekadar la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah, gitulah. Tak ada ghairu ulid darari. Tapi bila Ibnu Ummi Maktum mari pada ketika tu ada dekat Nabi SAW, dia kata dia lagu mana tak sama ni, dia tak sel lah. Kalau boleh tak sel lah dia. Tak sama. Muka tak sama. Islam juga tapi tak sama, ni lebih ni.
Ni orang pergi berjual di jalan Allah ni lebih. Jadi dia sedih lah. Jerit-jerit mari. Lagu mana? Dia buta, tak ada arah nak pergi lagu mana. Turunlah ayat ni. Turunlah ayat ni mengecualikan orang-orang yang uzur daripada pergi berperang. Itulah ni berkenaan dengan bab ni. Dalam syarah Nawawi ni dia sebut ada beberapa perkara pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini. Antaranya hak tadi, selain daripada tu, boleh kita tulis Quran atas tulang binatang kau misalnya yang disembelih, boleh. Tidak kata najis, tidak. Umpamanya di sini dia ambil tulang untuk ditulis di situ, dan kita boleh mengambil munafaat dengan tulang binatang yang disembelih, boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalil tadilah gugur fardu jihad itu daripada orang-orang yang uzur, tetapi mereka tidak dapat pahala lah. Cuma tidak ada kewajipan tu, tak ada kewajipan tu, tidak dosa lah. Tapi pahala dia tu tidaklah dapat pahala seperti pahala orang-orang yang berjuang. Bahkan pahala dia tu mengikut niat lah, setara mana niat dia. Kalau niat dia tu betul-betul, Allah SWT Maha tahu lah. Mana sungguh kalau lah dia ni tidak sabit tu, sungguh lah dia pergi perang. Kira-kiranya Allah SWT akan tulis supaya orang pergi perang. Hak tu bergantung kepada niat dia. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa jihad itu adalah fardu kifayah sejak awal lagi, bukan fardu ain. Setengah-setengah orang yang kata zaman Nabi fardu ain, lepas tu fardu kifayah. Tidak gitu kata Imam Nawawi. Bahkan zaman Nabi SAW lagi fardu kifayah ada. Dan ayat ini jelas menunjukkan ia adalah fardu kifayah. Sebab apa? Dalam Quran sambungnya ayat tadinya, Allah SWT sebut wa kullan wa'adallahul husna. Semua tu Allah SWT janjikan syurga. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah SWT melebihkan orang-orang yang pergi berjuang daripada orang yang tidak pergi itu, dengan orang-orang yang pergi berjuang itu mendapat pahala yang besar. Allah melebihkan. Lebih-lebih ni menunjukkan hak ni boleh juga, tapi tidak lebih saja. Kalau sekadar kelebihan-kelebihan itu tu menunjukkan tidak fardu ain. Sebab kita kata semaya jemaah, lebih daripada semaya seorang, afdal. Dia sebut afdal, maknanya lebih. Bukan semaya seorang itu tak sah. Tak. Ada kelebihan. Ini pun lagu tu. Dan ia tidak menunjukkan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Hukumnya lagu tu, lain-lain pun gitulah juga. Mana bila ada orang yang buat, gugurlah daripada yang tidak buat. Ini pendapat dia lah. Mungkin ada pendapat orang lain lagi, memang ada pun yang mengatakan di zaman Nabi SAW adalah fardu ain. Kalau tidak dalam sebuah peperangan pun, setengah-setengah peperangan itu memang fardu ain. Ini bergantung kepada keadaan lah. Zaman Nabi dulu, misalnya dalam perang Badar tu sampai begitu sekali, Nabi SAW kerah sahabat tu. Ini bagi mereka takkanlah fardu kifayah. Dan sampai Nabi SAW doa dengan Allah SWT, ni je adanya. Kalau tak ada ni, tak ada dah lah orang yang akan menyembah kamu. Sampai begitu sekali, takkan fardu kifayah lagu tu. Benda besar ni nak mengadap ni. Jadi daripada situ setengah-setengah ulama mengatakan ada peperangan di zaman Nabi SAW tu yang fardu ain, ada yang tidak fardu ain. Macam perang Tabuk misalnya, tu ayat tu ala thalathatil ladzina khulifu, sampai dicela, sampai tak kecek dengan demo tu. Kalau lah fardu kifayah, apa sampai gitu mah. Dalam Quran nak mari, lepas tu sahabat-sahabat tak kecek, tak tegur siapa, dia bagi salam pun tak jawab. Takkanlah kerana meninggalkan fardu kifayah. Sini kita sebut tadi, Imam Nawawi sebut, tapi orang lain pun dia ada alasan dia juga, ada alasan juga. Cumanya dia untuk rekas ni dia tak sebut habis lah. Tak apalah. Walau bagaimanapun orang yang uzur dikecualikan daripada fardu tu. Sama ada kita kata fardu ain ke fardu kifayah ke, dikecualikan.
serupa dengan haji dan sebagainya lah. Puasa kau gapo kau tidak mampu tu dikecualikan. Dengan maksud tidak berdosa. Dikecualikan maksud tidak berdosa. Bukan makna dia dapat pahala serupa dengan orang yang buat. Tak, tidak lagu tu. Hak tadi hak kata lebih tu, wa kullu wa'adallahu al-husna tu ayat selepas lagi cerita orang yang sebelum Fatih Makkah berjual dan selepas Fatih Makkah. Hak tu semua sekali tu wa'adallahu al-husna. Mereka berjual juga, cuma Islam dia tu lewat. Dia berkait dengan tu ni ringkas lah. Lepas tu orang mati syahid ni boleh syurga. Ini buktinya. Mula-mula Imam Muslim mari riwayat ringkas. Ada satu orang mari, dia tanya, saya akan di mana kalau saya mati, terbunuh? Nabi SAW jawab, dalam syurga. Dalam syurga. Orang tu pun mencampakkan beberapa biji buah tamar ada di tangan dia. Ini hak ringkas lah. Hak panjangnya selepas ni. Iaitu seorang lelaki min banin Nabi. Lebih jelas lagi. Dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia ni tidak Islam. Mula-mula dia nak pergi perang. Nabi SAW kata tak boleh, Islam dulu. Lepas tu dia pun mengucap, ni dalam riwayat yang ada sebutlah tu, sini tak ada. Dia pun mengucap seperti tadi. Lepas pada tu dia pun pergi perang. Ni masih ringkas lagi. Masih ringkas lagi. Yang selepas tu lebih detail lagi. Selepas tu dia pun pergi perang. Nabi SAW kata lepas pada dia mati, orang ni buat amal sikit tapi pahala dapat banyak. Dia tak ada semayang. Dalam Islam dia tak ada semayang. Pergi perang tak ada semayang, puasa pun tak ada, situlah. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik. Ni lebih detail lagi, di mana perang ni, dalam peristiwa mana. Iaitu Nabi SAW hantar Busaisah, nama seorang sahabat. Dalam setengah-setengah hadis dia sebut Bas-Bas, nama dia Bas-Bas. Mungkin salah satunya nama, salah satunya adalah gelaran, panggilan untuk dia. Dia jadi pengintip untuk pergi tengok macam mana perjalanan pasukan dagang ataupun rombongan dagang yang dipimpin, yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dia kau bawa barang dagangan, kau nak mari nak perang kau lagu mana? Dia pun mari. Lepas pada tu dia pergi tu mari pula. Dia mari, di rumahnya tak ada orang lain, aku dengan Nabi je ada. Perawi di bawah daripada Anas, dia kata saya tidak pasti adakah dia mengecualikan orang perempuan dalam rumah tu atau ke tidak. Saya tidak pasti. Perawi itu siapa dia? Thabit lah. Thabit Al-Bunani meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Jadi Anas rakyat tu tak ada orang lain dalam rumah kecuali aku dengan Nabi. Jadi adakah maksud dianya nak aku dengan Nabi dengan ahli keluarga dia? Kalau ahli keluarga dia pun tak ada, atau aku tidak pasti. Kata perawi di bawah. Qala, Anas kata fahaddathahu al-hadith. Yakni Busaisah sani bila dia mari, dia pun ayatlah ceritanya gini keadaan. Rombongan tu Abu Sufyan bawa tu lagu mana. Baik. Nabi SAW pun tu keluar, dia pun kecek dengan sahabat-sahabat dia, mana ada, kita ada keperluan ni. Apa dia keperluannya? Kenderaan untuk kuda ke apa, ada saja. Ada saja. Kalau siapa-siapa ada dah, mari sekali, kata dia. Sekali. Tapi ada beberapa orang sahabat, ramai lagi, dia kata ada sini setakat ni je lah. Kalau nak lagi, unta kau, kuda kau ada duduk rumah lain lah, tempat lain lah. Duduk tempat lain, biar kita pergi ambil waktu lah. Tak boleh, tak sah. Sekat ni ada sekat ni. Itu cara Nabi SAW perang. Strategi dia tu setengah-setengah perkara dia tak royak, pasal sulit lagu tu.
Setakat ada selalu. Wah, segera selalu. Dan tak perlu kalau pergi-pergi. Mungkin tengah-tengah jalan tu pecah rahsia kau gapo kau, dia tak say. Kalau pecah rahsia boleh jadi macam-macam pula cerita. Duk kecek-kecek kau tak perlu. Sebab sekadar hak ni pun cukup dah. Cumanya kena pergi hak ni. Jadi sahabat-sahabat minta lah nak amal. Kalau perlu hak lain, dah kata perlu, kalau perlu kita nak amal, dah. Setakat ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi pitah orang-orang musyrikin tu sapa dulu lagi ke Badar sebelum mereka sampai lagi. Lepas tu orang-orang musyrik pun mari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ni arahan ni dalam perang ni penting benar. Dalam apa-apa pun perlawanan dia penting kena pakai kena pakai kepala, panglima, kena pakai ketua. Apa-apa pun lagu tu. Cuma hak ni lagi kena ikut pemimpin itu, kalau tidak bahaya mengancam nyawa. Nabi SAW kata, jangan siapa-siapa mendahului aku, jangan buat apa-apa, biar aku sapa dulu, biar aku perintah dulu, kata dulu lagu mana-mana. Selagi aku tak kata, jangan duduk nak panah kau, nak gapo kau, jangan. Orang-orang musyrik pun sapa dekat. Bila sapa dekat, Rasulullah SAW kata, bangun, pergi, kata dia, kepada syurga, ke syurga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Begitu dia kata. Tiba-tiba Umair bin Humam Al-Ansari kata, syurga, wahai Rasulullah, syurga yang luas seluas langit dan bumi. Nabi SAW kata, ya. Dia pun kata, wah, bukan main, kata dia. Rasulullah SAW kata, apa mu kata lagu tu? Wah gitu. Wah kau mana? Dia kata, tidak ya Rasulullah, sebenarnya saya kata gitu dengan harapan saya menjadi ahli syurga. Wah tu, luas sangat syurga ni, istimewa sangat. Nabi SAW kata selalu, kau ahli syurga, kau ahli syurga. Jangan kita ingat pula kan, banyaklah kita jumpa hadis ni. Kalau baca hadis kan, setengah-setengah orang dia ingat, dia kata sahabat 10 hak tu yang dijanjikan syurga. Jadi hak lain tu tidak ahli syurga lah, sesoalan tak ada jaminan. Bukan ramai sahabat ahli syurga ni. Sahabat-sahabat boleh dikatakan semua hak sahabat hak berjual dengan Nabi SAW ahli syurga. Hak kita tengok. Tapi apa yang hadis tu lebih menonjol tu, ditonjol selalu disebut-sebut orang. Ya gini cerita sebab al-asmaul al-husna tu lah, asma'illahil husna tu 99. Bukan nama Allah 99 saja, banyak nama Allah ni. Tetapi apa yang sorot tu? Sebab dia sebut dalam satu hadis tu, dalam satu hadis terkumpul tu, dalam satu hadis. Gitu, yang sahih. Sebab tu disebut sekali, disebut dalam satu hadis. Hak sahabat 10 ni pun dalam satu hadis sebut. Nabi sebut sekali 10 tu. Gitu, dia ada berbeza daripada yang lain-lain. Macam ni kan, gini. Orang lain lagu lain, Bilal lagu lain. Bilal gapo tu tidak masuk dalam sahabat 10, tapi tidak ahli syurga kau. Nabi SAW kata dia ahli syurga, bunyi dia duduk jalan dalam syurga, tidak ahli syurga lagu mana? Ummu Sulaim dan sebagainya kita sudah jumpa banyak kan. Hak tadi tu dia sebut satu dalam satu hadis. Lepas tu dia ada ciri-ciri dia, hak 10 ni. Ciri-ciri dia, awal masuk Islam semua Quraisy. Lepas pada tu orang besar-besar, orang mulia-mulia, bukan hamba abdi dah, 10 orang. Bangsawan, di kalangan bangsawan, orang ada pengaruh dan banyak jasa sumbangan. Itu ciri-ciri dia. Lepas tu sebut sekali dalam hadis, dalam satu hadis. Sebab itulah yang ulama-ulama tonjolkan sangat, sebut-sebut tu bukan bermakna mereka menafikan yang lain-lain sebagai ahli syurga. Waktu tu tengok hadis sahih, ya lah macam hak ni, engkau salah seorang ahli syurga. Dia pun orang tak dia, sebab kita tengok sini, orang tak dia pun bila-bila duduk kecek tu keluar beberapa butir buah tamar daripada bekas dia, duduk makan sebahagiannya. Lepas tu dia kata, kalau nak nanti habis buah ni lambat benar. Kata dia, panjang lagi hidup ni kena. Begitu. Padahal baru masuk Islam tu tak ada sembahyang. Siapa dia, nama dia? Ulama-ulama menyebutkan berdasarkan hadis, nama dia Amar bin Thabit.
bin Waqas, yang terkenal dengan Asram bin Abdul Ashhal. Dalam Abu Dawud, dalam Hakim, Mustadrak Hakim dan lain-lain ada sebut cerita tentang dia ni. Dia tak ada semaya. Tadi lah orang tak dia. Ini lebih jelas lagi. Dia makan berapa putih. Pada tu dia pun tahu. Lepas tu kita kata, tak bazir kau tahu, orang tak kecek lagu tu. Kita tak boleh lah nak kritik sahabat ni kerana benda-benda lagu tu. Tengok Wah Tamat tahu. No. Semalah Wah Tamat tu. Ni dalam keadaan lagu mana? Sebab kita nak kejar, nak ambak orang ni. No. Selipar tak ada. Kau tak cara ke selipar kau? Nak kiwi kasut dulu. No. Lagu mana ni nak ambak orang curi ni misalnya. Kita kata, tengoklah keadaan tu. Dia sudah tenggelam dah. Benda lain dah menguasai diri dia. Tak ada dah hak remeh-temeh tu. Dan Nabi SAW pun tak kata apa dah. Hak dia kata tak siwi bazir suruh jaga makanan dalam keadaan lagu mana. Dia ada keadaan-keadaan tertentu kita tak boleh mengikut kaedah biasa. Dikecualikan walaupun ada hak kurang, tak ada dah hak kurang. Sebab apa? Benda hak nak buat ni besar lagi. Benda hak nak buat ni besar lagi. Dia tak boleh nak takta sebuah skala lah, kita kata selekan, tak ada masa dia dah. Selekan tu masalah lain. Hak ni lagu lain. Perang. Tidak perang pun nak ambak bah pun. Cabut kasut dah. Cabut selipar dah tak cara dah. Ataupun apa-apalah, misalnya kejuk gapo, tak cara dah benda-benda tu. Dekat kenalan kau gapo tak cara dah, padahal penting juga. Jadi hak ni pun lagu tu lah juga. Nabi SAW dia faham sahabat tu. Dia tak kata apa benda-benda lagu ni. Dia tahu ni orang ni akan buat benda besar. Dia perang sampai mati. Sampai mati. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia belah-belah perang tu dia makan buah tamat. Ada di mulut dia buah tamat. Nampak begitu tengok ada di mulut dia. Mana kita tak boleh kata apa belah berlari makan. Itu cerita lain. Nak beradab nak berapa tu di tempat lain. Sini ni cerita lain dah ni. Nabi SAW tak kata apa. Ni keadaan orang ni. Tak tahu Islam ke apa lagi. Ada kelebihan. Kita tengok dalam sejarah ni, dia jarang-jarang ada lagu ni. Adanya berkat Nabi SAW. Sebab tu yang lebih sangat sahabat ni. Apa yang lebih kita kata? Dapat kau tengok sekali ya Nabi. Dapat kau sebentar tak dan ngaji, tak dan gitu-gini apa dia? Tu dia berkat. Cahaya yang ada bersama Nabi SAW. Kalau beriman, dia ada kesan. Benda lagu mana lagu ni? Nak mati-mati ni bukan main-main. Tapi dia boleh tu. Tak ada semaya, tak ada apa lagi, baru ngocak tu selalu sanggup mati kerana Islam. Tu kesan bersama dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat lain pun lagu tu juga. Dia kesan tu ada. Kita duduk dengan orang yang orang yang soleh, orang yang baik, dia ada kesan dia sendiri. Duduk dengan orang jahat pun lagu tu juga ada kesan juga. Sebab tu Syekh Sa'di, penyair Farsi, dia kata dalam syair dia, yak zamana suhbati ba awliya behtaraz sal ta'at biriya. Yak zamana suhbati ba awliya behtaraz sal ta'at biriya. Kata dia, satu detik, seketika sahaja, duduk dengan wali Allah, kekasih Allah. Sahabat-sahabat ni nombor satu lah. Tak ada wali lebih besar daripada, lebih tinggi daripada sekurang-kurang sahabat. Wali ni bawah lagi. Ni sahabat ni, kalau wali setara tu, better, lebih baik lagi daripada 100 tahun, 1 abad. Kita duduk beribadat tanpa riak. Tak ada riak, ikhlas 100 tahun duduk ibadat, lebih baik lagi. Kesan dia tu dari segi kesan dia. Dari segi kesan dia. Tetapi kalau bergaul dengan orang tak baik pun ada kesan juga. Syekh Sa'di ada sebut juga. Syekh Sa'di ni masyhur lah, penyair yang terkenal. Dia kata anak Nabi, tengok anak Nabi Nuh.
Waktu bersaing dengan orang-orang yang jahat, akhirnya jadi mana? Akhirnya tersisih dia. Tuhan kata innahu laisa min ahlik. Dia bukan ahli keluarga. Bukan, walaupun anak. Itu akibatnya. Syekh Sa'di ni dia banyak jenis nasihat-nasihat gitulah. Syair dia tu. Tak apalah. Di sini dia sebut lagi riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari. Cerita kepada anak dia cerita pernah ketika duduk nak menghadap musuh. Ni cerita sahabat pula, lepas pada Nabi pula, perang lagi. Dia pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syurga, pintu syurga itu di bawah bayang pedang. Bukan duduk bawah bayang pedang, ini bahasa kiasan. Maksudnya nak masuk ke syurga, pintu dia akan terbuka apabila kita berjuang. Perang. Maka bangun satu orang yang selekeh jadi. Selekeh. Rathul hay'ah, maknanya orang yang selekeh. Dia pun kata, hai Aba Musa, adakah engkau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata begitu? Dia kata, ya, aku dengar. Dia pun balik pergi jumpa dengan kawan-kawan dia, ucap selamat. Bila sampai sini, anda sendiri teringat semasa duduk di Pakistan dulu. Ada seorang Arab, tu musuh Islam takut ni, tak suka sangat. Dia duduk sekali dalam kelas kita, duduk sekali mengaji. Tapi dia tidak mengaji khusus lah, bukan pelajar khusus. Dia mari sebentar. Lepas tu dia pergi, dia nak pergi. Beberapa hari lepas pada dia pergi, salam belakang. Salam dakak belakang. Saya nak pergi mana? Tak jumpa dah boleh jadi. Nak pergi perang di Afghanistan. Orang Arab, comel orangnya. Tak ada cacat apa. Putih lepuk. Orang. Dia kata dia nak pergi perang. Selamat lah. Mengaji lah boleh. Gitu. Itu pengalaman sendiri. Nak rayaknya orang Islam zaman kemudian ni pun ada lagi. Mana sanggup mati. Hak tu ya orang kafir tak suka sangat tu. Sebab mujahidin dulu, Taliban tu dia menghidupkan jihad. Tak ada batas negeri, tak ada batas bangsa, semua Islam serupa. Mari kita buat kerja Islam. Hak tu hak orang kafir paling takut sekali. Hak tu dia cak peganah. Hak sebenarnya tak ada. Kita tengok orangnya molek, bagus, jauh, tak ada kepentingan, tak ada apa. Bukan negeri dia diceroboh, bukan bangsa dia diceroboh, bukan. Jadi kita nak kata untuk apa? Itu Islam semata-mata, tak ada kepentingan. Boleh orang Islam ni buat gitu. Tu dia takut sekali kalau ada jiwa tu, semangat tu. Hak dia naknya sekat negeri masing-masing. Jadi sebuah ayat lah, ambil ni orang lain tengok saja, dia sebelah tak ada kata apa, tak ada buat apa. Sebodoh ayat. Jadi hak tu dia nak. Lepas seko ambil lagu tu. Tapi kalau orang Islam lagu sani, tak boleh dia. Hak tu dia takut. Dengan sebab itu kita orang-orang Islam ni kena beringat sikit, jangan gaduh nak kata kepada sesama kita ni pengganas kau, jahat kau, gitu gini. Kalau kita kata kesannya kepada budak-budak, kesannya kepada masyarakat lagu mana. Sedangkan orang tu tak tahu mana lebih dia setengah mana, setinggi langit dengan bumi pun tak tahu. Takut tak nampak dah dia tingginya, nak banding dengan kita pun tak tahu kita. Jangan mudah-mudah. Hidup ni sebentar ya. Ada kuasa kau, ada gapo pun sebentar. Pada tu kita akan berjumpa dengan Tuhan. Hak tu tak tahan. Kita sudah tengok dah benda-benda ni. Hak dituduh sebagai pengganah, tak saya boleh pergi mengaji. Gapo dia pengganahnya, kita pun mengaji sana juga. Tak ada gapo. Juru-jurunya, alim-alimnya, ulama-ulama tu waraknya, tak ada gapo. Tapi dicap sebagai ni sekolah-sekolah, jamiah, universiti yang mengeluarkan pengganah. Tu. Ini ni cerita orang kafir ni. Kalau kita duduk sebar ni sambung suara orang kafir, kita jadi pembesar suara kepada mereka. Tak ada pasal-pasal. Hak sebenarnya kita sendiri tengok, anak sendiri tengok. Gapo dia? Tak ada gapo. Molek. Dah orang ceroboh kita, lebah tak leh pergi pekong. Sarang dia tu. Dah lagu. Nak lagu mana? Tak apalah.
Dia pun kata, aku ucapkan selamat kepada kamu. Dia pun repih, patah sarung pedang. Mana tak saya nak guna sarung pedang, dia pergi perang lah. Pergi perang, mati. Begitu. Nak boleh Islam ni tersebar luas sapas ni negeri kita sampai ke mana-mana, macam-macam sejarah kita. Orang-orang Islam dulu tu buat, ada dengan perang, ada dengan dakwah, ada dengan berniaga, ada macam-macam cara nak boleh sampai ke ni setara ni Islam. Pengorbanan berapa banyak. Tu lepas tu cerita ni cerita peristiwa Bi'ri Ma'unah pula. Ada orang macam-macam lah. Anas menceritakan orang mari berjumpa dengan Nabi. Dia kata, pokok kita tu nak Islam, kata dia, tapi nak ada lah orang mengajar. Dia rancang dah sebenarnya, biarlah hantarlah beberapa orang boleh pergi mengajar Quran, mengajar sunnah pada pokok kita. Nabi SAW rasa tak sedap dah, tapi tak apalah, nak kat muka orang nak Islam, apa nak pergi mengajar. Dia atas 70 orang. Puak-puak ni dipanggil qurra, ngapa Quran, pandailah, tak ada kerja lain. Termasuklah dalam puak-puak ni, puak dara saya, kata dia. Baca Quran tengah malam, mengaji Quran sama-sama dia, mengaji, belajar tengah hari, khidmat kepada orang, pergi ambil air, angkut bubuh dalam payah, kita kata, untuk orang nak ambil air semaya, letak di masjid tu, pergi cari kayu api, jual untuk hidup, sara hidup dia. Lepas tu lebih daripada keperluan dia, bagi kepada orang susah, pelajar-pelajar yang mari daripada jauh nak belajar dengan Nabi, duduk di sufah. Sufah ni di serambi masjid, di sekitar masjid tu, bukan dalam masjid. Dia macam hola gitulah, hola tu, teduh, tempat teduh gitu. Di tepi-tepi tu, tepi masjid tu, sahabat-sahabat dia duduk. Jadi orang ni duduk jaga demo tu lah, khidmat untuk demo tu. Demo tu duduk mengaji dengan Nabi SAW. Nabi hantar demo ni. Bila hantar, rupanya pokok dia rancang dia sekat tengah jalan. Dia sekat tengah jalan, pakat lah. Sekat tengah jalan, bunuh. Sebelum pada tu berlawan lah juga, tapi muka pokok dia ramai, akan kepung sekeliling. Tak ada siapa tepat lah, tak ada siapa tepat. Yang dituju tu sudah dikepung dah. Lepas pada tu Nabi SAW tak atas dah lagu tu, tak atas dah. Tapi pokok ni nya, sebelum pada mati tu, perang lawan tu, dia minta biar Allah sampaikan bagi pihak kami, boleh jadi pokok kami ni tak akan tinggal seorang. Minta Allah SWT sampaikan kepada Nabi kami, royak ke dia, minta Allah royak, kami telah bertemu denganmu tu dengan Nabi maksudnya. Kami puas hati denganmu, engkau pun puas hati dengan kami. Maksud kamu tu, kau tu Nabi lah. Tiba-tiba pak cik dia ni pergi nak kecek lah, sebelum pada berlaku peristiwa berlawan tu, pak cik dia pergi nak kecek, pergi seorang, dia panggil, pergi seorang tu, mari tikal belakang ni, temu. Tapi pak cik dia ni katakan dia, fuztu warabbil Ka'bah. Dia berteriak, aku telah berjaya, kata dia, demi Tuhan Ka'bah. Jadi mati syahid tu satu kejayaan bagi sahabat. Nabi SAW tak ada siapa dia royak, dia pun royak. Mati dah saing-saing kita, saudara-saudara kita tu, telah buat mati, kena bunuh dah. Dan mereka kata minta Tuhan suruh royak. Nabi SAW pun royak. Ni benda hak dia suruh Allah SWT sampaikan kepada aku. Jadi betul, memang lagu tu lah hak disampaikan kepada Nabi SAW, lagu tu. Dan Nabi SAW royak kepada sahabat-sahabat lain pun lagu tu lah. Maknanya ini orang yang redha, puas hati. Redha tu mana puas hati dengan Nabi, dan Nabi pun puas hati dengan pokok ni. Nak royaknya, susahnya nak menyebarkan Islam ni, ada ketikanya begini keadaan. Lepas tu cerita pak saudara Anas pula. Pak saudara Anas pula. Ni pak saudara dia lain pula. Nama pak saudara dia tu Anas juga. Nama dia tu, letak nama dia tu berdasarkan pak saudara dia tu lah, nama pak saudara dia kenal kepada tu. Dia tak masuk perang Badar, tapi dia kata sedih benar dia. Perang mula-mula aku tak ada, kata dia. Sekali ni kalau ada perang lagi mana-mana nanti tengok lah. Nanti tengok.
Dia kata gitulah, Tuhan akan tengok apa yang aku akan buat. Dia tak saya kata lebih pada tu, tak saya buat lah, tak saya buat besar. Kata sekat tu je. Pada hari Uhud pergi. Orang lain telah berselera, ada ketikanya berselera. Pasal musuh mari serang dengan kuat, berselera. Dia tak lari dia. Duduk sekali dengan Nabi SAW. Ni tak lari. Tak lari tu pun maksud berselera lah, bukan lari tu tinggal tu. Lepas pada tu mari pula. Bila Nabi SAW panggil tu, mari pula. Cuma sekali lalu tu oleh kerana serangan tu kuat sangat, berselera lah kita kata. Berselera tu yang betulnya. Bukan lari dengan maksud kalah, meninggalkan Nabi. Tak ada berlaku lah. Dia pun jumpa dengan Sa'ad bin Mu'adh, rakyat gini-gini. Dia kata dia bau syurga. Imam Nawawi sebut sini, dia kata bau sungguh. Kita ini bau sungguh lah. Kita pakai makna hakikat, mahmulun ala zahirihi. Kita pakai dengan makna zahir, tak perlu takwil, kata dia. Walaupun di sini ada banyak pendapat kata gini. Imam Nawawi tak sih. Dia kata zahir apa tak boleh. Tuhan nak bui. Kalau Tuhan nak bui bau ke dia. Orang lain tak bau, dia bau. Nak mana? Dia kata aku bau, kata dia. Syurga depan bukit Uhud, kata dia. Depan bukit Uhud aku bau. Dia pun pergi perang. Ni dia kata kepada Sa'ad bin Mu'adh. Jadi Sa'ad bin Mu'adh royaklah pula cerita lepas pada tu. Dia pun pergi perang sampai mati. Bila mati tu teruknya, maknanya dia masuk di dalam kumpulan musuh yang begitu ramai dengan hebat. Dengan sebab tu banyak kena dia tu. Dan perlu ada hak lagu ni, hak sanggup mati lagu ni. Barulah hak lain tu jadi ringan, boleh pergi. Kalau tak ada hak lagu ni susah juga. Perang ni dalam perang ni. Dia kena ada dulu, semua tumpuk dia dulu. Bila tumpuk barulah orang lain boleh pergi. Kalau tak ada gitu, tak boleh. Dia ni berani. Sampai 80 lebih di tubuh dia tu dikira. Bekas kena tetak, bekas kena tikam, bekas kena anak panah, macam-macam. 80 lebih. Pacah. Dia orang ni setara aksiden sikit pun bekak dah muka. Apatah lagi ni kena. Ni maknanya sebab itulah kita jangan kata orang lagu ni kalau nampak tak molek pun kita nak kata tak molek. Dia bukan ukuran pada zahir dia, tak boleh kira gitu. Hak zahir ni dia mengikut hak biasalah. Hak biasa kalau kena bekak. Hak ni berlaku juga pada orang yang mati syahid pun. Bukan kata orang kita ni kadang-kadang kalau mati syahid kau bau wangi lalu. Bahkan semula kalau tak ada lagu tu kan, tidak mati syahid. Gitu ke? Tak kena tu kaedah tu tak betul tu. Kaedah tu. Tak tahulah, takut siapa dia pergi cuah hai wangi kau. Dia kata bau tak ada kena mengena. Tak bau hanya darah supaya tular. Tak kira atas hak tu. Kiranya atas perjuangan. Kalau perjuangan tu betul benar, niat dia molek, molek lah walaupun berubah rupa dia tak ada tak kena. Pakat pergi tengok siapa dia ni. Adik-beradik perempuan dia pergi tengok, dia cari dia. Ada kalanya ada tanda kan dia cari ni. Ada tanda. Pergi tengok, jari tu kena, hak lain tak kena. Tak berubah. Sampai setara tu sekali kena je. Teruk. Makcik dia tu pula adik-beradik dia. Anas bin An-Nadhr, Rubaiyah binti An-Nadhr. Dia kata aku tak kena kecuali dengan jari-jari dia. Dan ayat ini turun ni berhubung dengan siapa, berkenaan dengan siapa? Berhubung dengan dia ni lah, dan orang-orang yang serupa dia. Mana ada orang Islam ni hak lagu ni, mana hak dia berjanji dengan Allah, dia membenarkan apa yang dijanjinya dengan Allah. Dan ada antara hak mati dah. Begitulah dalam sejarah, hak mati dah. Banyak mana orang Islam ada hak duduk tunggu, ada hak duduk tunggu, mana tak mati lagi. Tapi mereka tidak berganjal, tidak ubah pendirian mereka. Lagu tu sampai bila-bila pun lagu tu. Kalau selagi ada hak lagu ni, Islam tidak akan terhapus. Kau hak tekan, dia kau naik. Jaminan lagu tu. Kau tekan, kau naik. Kau seksa, kau menyusah, dia kau kuat. Sebenarnya silap orang kafir tu kalau dia dengan cara dia buat gitu terhadap orang Islam, dia ingat Islam akan terhapus. Sebenarnya dia tidak belajar daripada sejarah. Dia kena belajar daripada sejarah. Sejarah lagu tu.
Orang Islam ni kau tekan kau kuat. Nampaknya kita berada di peringkat tu dah, sebab orang kafir tak ada nak lawan sama dia. Nak lawan orang Islam. Orang Islam yang serba kekurangan. Kalau dia lawan, mana-mana orang Islam kena tekan. Maknanya insya-Allah tak lama. Kalau dia bagi, dia lepas, dia bagi kemewahan, dia bagi gitu kan, hiburan gitu, tu lambat nak naik Islam. Sebenarnya lambat. Dengan cara lagu ni, hak seperti yang berlaku sekarang ni, kalau terus lagu ni tak ada lama. Tak ada lama. Jadi sahabat-sahabat ni yakin ayat ini tu berhubung dengan inilah Anas bin An-Nadhr dan orang-orang lain dalam perjuangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Babu man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Sekatulah wallahu a'lam.